Give it to me like. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farodina binti Jalali dari Seksyen 38. Hai, saya Wan Syazwina binti Amal dari Seksyen 38. Hai, saya Nurhana Yasmin binti Hazrin, boleh panggil saya Hana daripada Seksyen 38. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Isha Fakihah binti Muhammad Samsul Arifin dari Seksyen 38. Hai, nama saya Warno Anis binti Wan Muhammad Rozi. Saya dari Seksyen 38. Pengenalan agama Sikh. Agama Sikh merupakan sebuah agama yang termuda berbanding agama-agama lain dan muncul sekitar 500 tahun yang lalu di India. Ia merupakan agama yang diasaskan mengikut ajaran Guru Nanak dan 9 orang pengikut yang turut digelar sebagai guru di Punjabi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan Sikh ini merujuk pada orang ataupun golongan yang menganut agama Sikh. Perkataan Sikh ni berasal dari bahasa Sanskrit iaitu Shisha yang bermaksud pelajar. Pada masa kini, jumlah penganut agama Sikh ni melebihi 23 juta orang di seluruh dunia dengan kadar 0.32% penduduk di seluruh dunia. DPC merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah yang melibatkan penganut Sikh di seluruh dunia dan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan dan menyelesaikan krisis-krisis yang dihadapi oleh penganut Sikh di seluruh dunia. Antaranya ialah perpecahan, masalah etniti dan peristiwa orang Sikh yang keluar dari agama Sikh dan memeluk agama lain. Latar belakang agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak Dev Ji yang lahir pada wilayah Lahari, Tawandi, India pada tahun 1469. Guru Nanak pada asalnya seorang Hindu yang berpendidikan bahasa Parsi dan Arab ketika berumur 30 tahun. Guru Nanak mula menyebarkan agama Sikhnya. Ajaran beliau telah dikumpulkan sebagai kitab suci dalam bahasa Punjabi yang bernama Adikran, iaitu kitab utamanya. Selepas kematian Nanak, terdapat 10 guru yang telah mengambil alih tempat beliau dan berakhir dengan Gobind Singh. Gobind Singh telah membuat satu kitab iaitu Adikran. Kitab suci ini kemudian diberi nama Guru Granth Sahib supaya penganutnya dapat dikenali dengan nama Akhir Basing bagi lelaki dan Kaur bagi perempuan. Sejarah agama Sikh bermula di Sultanpur berhampiran Amritsar di wilayah Punjabi, India. Pengasas agama ini ialah Guru Nanak 1469 hingga 1539. Agama Sikh ini percaya kepada adanya satu Tuhan dan dipanggil Wahai Guru. Selepas beliau meninggal dunia, penggantinya juga telah diberi pangkat guru. Sebanyak 10 guru telah mengambil alih tempat beliau dan secara perlahan-lahan. Rangkaian ini berakhir pada tahun 1708 selepas kemangkatan Guru Gobind Singh yang tidak meninggalkan pengganti manusia tetapi meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil Adikran. Skrip ini kemudian diberi nama Guru Granth Sahib. Guru Gobind Singh juga telah menubuhkan sebuah persatuan persaudaraan Khalsa Sikh dan memulakan pemakaian seragam untuk lelaki dan perempuan Sikh yang taat kepada agamanya yang diberi gelaran 5K. Sumber utama kitab agama Sikh adalah Guru Granth Sahib. Ia merupakan versi terakhir kepada Adikran yang dicipta oleh Guru Arjan pada tahun 1604. Kitab Adikran ditulis di dalam huruf Gurmukhi dan diguna luas di daerah Punjabi. Ianya berasal daripada istilah Punjabi lama Gurmukhi yang bermaksud daripada mulut si guru. Selain kitab Guru Granth Sahib, terdapat juga kitab lain yang utama bagi agama Sikh iaitu Kitab Dasam Granth dan juga Janam Sakis. Kitab Guru Granth Sahib merupakan himpunan ajaran 10 orang guru yang terminal. Kitab ini mengandungi sebanyak 1430 halaman yang disusun mengikut panjang dan pengarang. Gubahan-gubahan lagu ini dikarang dalam tulisan Gurmukhi. Kepercayaan utama orang digambarkan dalam penggunaan simbol suci, iaitu Tuhan Universal. Sikh menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan untuk memperolehi keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi antropomorfisme, iaitu pemberian sifat manusia kepada dewa-dewa. Penganut agama Sikh dikendaki mengikuti ajaran 10 orang guru Sikh bersama dengan kitab suci yang bernama Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib yang pertama yang telah ditulis oleh Guru Gobind Singh masih wujud di India pada masa kini. Tradisi dan ajaran agama ini berkait rapat dengan sejarah. Hari ini saya nak mengulaskan tentang bagaimana lahirnya agama Sikh. So, Sikhisme ni mula muncul pada abad ke-16 semasa berlakunya konflik di antara penganut agama Islam dan Hindu. So, ianya diasaskan oleh Guru Nanak pada abad ke-15 di rantau Punjabi. So, Sikhisme ni terlahir apabila Guru Nanak sedang bergelut dengan realiti kehidupan beragama.
itu sendiri bagaimana agama, kaum dan status sosial yang berbeza berjaya memisahkan masyarakat. So, ianya dipengaruhi oleh pergerakan reformasi agama Hindu dan pergerakan Sufi di India. Okey, so siapakah Guru Nanak? Guru Nanak ni pengasas agama Sikhisme. Dilahirkan pada tahun 1469 di perkampungan Rai Boy. Sekarang dikenali sebagai Nankana Sahib di Pakistan. So Guru Nanak ni terlalu menghabiskan masa lapangnya di hutan untuk bertafakur dan memikirkan tentang kehidupan serta kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Kabil. Okey. So, semasa beliau bertakaful, Guru Nanak ni dikatakan telah menerima wahyu dari Tuhan selepas bertapa selama beberapa 3 hari di dalam gua. Dan akhirnya Guru Nanak ni keluar dan menyampaikan ajarannya kepada orang ramai, iaitu tidak ada Hindu dan tidak ada Muslim. So agama Sikh ni diasaskan kepada ajaran Guru Nanak dan 10 orang guru. Ini bermaksud bahawa agama Sikh adalah agama yang menyeru para pengganutnya supaya mempercayai setiap ajaran yang dibawa oleh 10 orang guru tersebut itu. Setelah kematian Guru Gobind Sikh, iaitu guru yang ke-10, tidak ada lagi guru yang dilantik. Kini golongan Khalsa telah dianggap sebagai pengganti kepada 10 orang. Dari tujuan pula, agama Sikh diperkenalkan oleh Guru Nanak kerana memprotes dasar kuku besi agama Brahman dan sistem kasta serta ajaran Hindu yang melampau. So oleh itu agama Sikh ni dia meningkatkan konsep keadilan sosial dan persaudaraan sejagat serta menghapuskan semangat kepartian dan kefahaman karut yang terdapat dalam masyarakat. Jadi sepanjang kehidupan beliau, Guru Nanak ni telah melakukan 4 pengembaraan yang besar. Perjalanan yang pertama ke arah timur, iaitu menghala ke arah Bengal dan Assam. Kedua ke arah selatan, iaitu menghala ke arah Andhra dan Tamil Nadu. Dan ketiga ke arah utara, menghala ke arah Kashmir, Ladakh dan Tibet. Dan keempat ke arah menghala ke arah Baghdad dan Mekah. So pada umur 30, Guru Nanak ni hilang dan dikatakan mati lemas semasa beliau mandi pagi di sungai Kali. Beliau muncul 3 hari selepas itu dan membuat pengisytiharan bahawa tiada Hindu dan tiada Muslim. Jadi jalan siapa yang harus aku ikuti. Aku bakal mengikuti jalan Tuhan. Selepas kematian Guru Nanak, peranan guru diambil alih dan diteruskan dengan 10 guru. Guru yang terakhir ialah Guru Gobind Singh yang berakhir dan meninggal pada 7 hari bulan Oktober tahun 1708. So apakah asas agama Sikh? So konsep asas agama Sikh adalah sama seperti agama Islam, Kristian dan juga Judaism, iaitu berasaskan monotheism. So tetapi konsep Tuhan agama Sikhisme ni dia berbeza dengan agama lain. Ia juga dikenali sebagai Ik-Oknar yang bermaksud satu realiti tertinggi. So menurut Guru Nanak ni, proses memahami Tuhan kebolehan spesies manusia, tetapi pada masa yang sama dapat Tuhan itu dapat dikenali. So sama seperti pemahaman Sufisme, Tuhan wujud dan dapat dikenali melalui semua benda yang wujud dan dapat dilihat oleh manusia yang telah mencapai kemuncak pencerahan. So mengikut ajaran Guru Nanak, penebusan dosa tidak bermaksud memasuki syurga setelah penghakiman yang terakhir, tetapi melalui persatuan dan penyerapan ke dalam Tuhan. Para pengganut Sikh tidak mempercayai syurga ataupun neraka. Okey. Akan memberitakan tentang perayaan dan pakaian bagi kaum Sikh. Kaum Sikh adalah agama menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi antropomorfisme, pemberian sifat kepada dewa-dewa. Antara perayaan yang bagi kaum Sikh yang pertama ialah Magi pada setiap 30 Januari. Magi adalah nama Punjabi daripada festival Hindu di Makar Sankranti dirayakan oleh orang-orang dari Punjab. Perayaan ini memperingati pertempuran Muksar dan pada mulanya dipilih oleh Seri Guru Amar Das Ji untuk orang Sikh menghadiri Gurdwara. Seterusnya, perayaan yang disambut oleh kaum Sikh iaitu Tahun Baru Sikh pada 14 Mac. Pada hari kebudayaan Punjab, acara seperti muzik, menari, bhangra, drama, pameran, festival filem, makanan dan pakaian tradisional dalam bentuk gerai untuk memperkenalkan nilai budaya kepada generasi baru. Dalam program yang berbeza,
Penghormatan diberikan kepada tuan di bidang seni rupa dengan tujuan untuk memajukan cinta dan kesopanan di peringkat nasional. Kaum Sikh mempunyai pelbagai jenis perayaan. Antara yang paling meriah disambut ialah Hola Muhalla pada 17 Mac. Festival tahunan beribu-ribu diadakan di Andarpur Sahib. Ia dimulakan oleh Guru Gobind Singh sebagai perhimpunan Sikh untuk latihan ketenteraan dan pentempuran olok-olok. Pentempuran mengejek diikuti oleh kirtan dan pertarungan puisi gagah. Nihal Sikh meneruskan tradisi mempertahankan diri dengan pertempuran palsu dan pertunjukan pedang dan menggunakan kuda. Terdapat juga sebilangan dabar di mana kirtan dinyanyikan. Ia dirayakan oleh Sikh di seluruh dunia sebagai Olimpik Sikh dengan acara dan pertandingan dari ilmu pedang, menunggang kuda, gakah, seni mempertahankan diri Sikh, falkori dan lain-lain oleh Nihal Sikh. Akhir sekali bagi perayaan kaum Sikh ialah Vaisakhi pada 14 April. Dalam Punjab, ia disambut sebagai kelahiran Khalsa persaudaraan. Ia dirayakan secara besar-besaran di Kesgah Sahib, Andarpur Sahib di India, UK, Kanada, Amerika Syarikat dan kawasan penduduk Sikh yang lain. Orang-orang berkumpul untuk ramai mela ataupun barisan. Bahagian utama mela adalah tempat kuil Sikh, tempat gurdwara mempunyai apungan bertemakan Sikh yang indah di mana Guru Gharat Sahib terletak. Dan setiap orang menghormati mereka dengan tunduk penuh penghormatan dan semangat untuk menandakan perayaan Sikh pemuja. Umumnya menghadiri gurdwara sebelum subuh dengan bunga dan persembahan di tangan. Itu sahaja daripada saya untuk perayaan agama kaum Sikh. Itu saya akan menceritakan tentang pakaian tradisional bagi kaum Sikh. Pakaian tradisional Sikh bermula sejak berabad-abad lamanya. Sikh yang sangat taat boleh memakai warna tradisional pada setiap hari. Untuk kaum Sikh, bagi perempuan, masyarakat Sikh mereka mengenakan pakaian salwar kamis atau baju Punjabi yang terdiri daripada blaus panjang yang dipadankan dengan seluar panjang dan longgar serta tudung kepala yang sesuai dengan warnanya. Bagi lelaki pula, masyarakat Sikh digalakkan memakai kurta. Adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki di majlis rasmi. Ia merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya dibuat daripada kain kapas atau lain. Akhir sekali, bagi pakaian tradisional untuk kaum Sikh ialah turban ataupun dastar. Masyarakat penganut Sikh atau Punjabi turut memakai serban tetapi dalam bentuk lebih tebal, lonjong dan seragam bentuknya. Kain serban dipakai sepanjang 5 meter. Serban dalam kalangan penganut Sikh amat berkait rapat dengan kepercayaan dan wajib dipakai. Penganut Sikh dilarang memotong rambut dan memakai serban agama agar rambut yang panjang mudah diurus. Tetapi, kaum perempuan tidak perlu memakai serban. Maksud simbol Sikh. Kesh merupakan simbol keimanan jika melanggar peraturan Tuhan jika mencukur bulu di bahagian badan. Kanga, supaya rambut sentiasa bersih, diperbuat daripada kayu dan sentiasa diletak dalam serban. Kara, mengingatkan agar elak dari buat kejahatan. Lambang kepatuhan yang teguh antara pemakaian dan agamanya. Kirpan, menunjukkan pemakaiannya sentiasa teguh dan pegangan agama. Pedang itu tidak boleh digunakan sesuka hati. Kaca, nama kesediaan setiap waktu kedatangan pergerakan dalam melakukan sesuatu. Adat Sikh, mengandung. Ibu mengandung tidak dibenarkan makan buah yang berkembar kerana dikhawatiri boleh menyebabkan mendapat anak kembar. Mendapat anak kembar bukanlah satu pantang larang di dalam masyarakat Sikh, tetapi kelahiran anak kembar besar kemungkinan akan mendatangkan beban kepada sesetengah keluarga, terutama keluarga yang susah. Ibu mengandung juga tidak dibenarkan memegang objek tajam seperti pisau atau gunting. Tidak boleh memotong apa-apa ketika gerhana matahari. Mengikut kepercayaan mereka, perbuatan tersebut boleh menyebabkan anak lahir dalam keadaan cala bala di muka dan tidak cantik. Selain itu, terdapat juga persamaan adat bersama kaum Sikh dengan Melayu, iaitu sekiranya isteri mengidap sesuatu, suami perlu cuba untuk mendapatkan sesuatu yang diidam isteri supaya dapat mengelakkan anak yang dilahir terkena tulah terkenan seperti memelilih ayunya. Kelahiran bayi. Amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi ialah yang memberi hadiah. Pemberian nama merupakan upacara penting yang dikenali sebagai na'akaman. Bayi yang baru lahir akan diberi nama setelah Krati membaca artas. Kemudian kitab mereka Seri Guru Granthi Sabit akan dibuka secara rambang dan bayi akan dinamakan mengikut huruf pertama di dalam muka surat tersebut. Nama akhir atau nama belakang penganut Sikh adalah sama, berbeza hanya mengikut cantiknya, iaitu Sikh bagi lelaki dan manakala Kaur bagi perempuan. Sikh bermaksud singa manakala Kaur bermaksud puteri. Apabila seseorang remaja lelaki mencapai umur belas sehingga 16 tahun,
Satu upacara akan dijalankan iaitu upacara pemakaian serban. Apabila acara ini dipanggil dastar, Badhi lazimnya dilakukan oleh para agama Sikh yang dipanggil krati atau ketua masyarakat. Perkahwinan. Penganut Sikh dimestikan berkahwin. Perkahwinan adalah penyatuan dua roh menjadi satu. Penyatuan ini disamakan dengan penyatuan antara manusia dengan Tuhan, iaitu satu matlamat penting di dalam kehidupan setiap penganut Sikh. Perkahwinan dalam masyarakat Sikh dimestikan kerana cara hidup berkeluarga atau praktis Islam adalah cara hidup yang paling utama semula jadi sifatnya. Bagi orang Sikh, perkahwinan adalah suci. Bagi mereka yang pada sistem monogami, iaitu tidak berkahwin lebih daripada seorang isteri. Dalam agama mereka, perceraian adalah mustahil dan tidak dibenarkan. Namun perceraian masih berlaku di mahkamah sivil. Perkahwinan antara dua individu mempunyai hubungan kekeluargaan atau endogami dilarang atau tidak digalakkan. Oleh itu, pemilihan menantu biasanya dibuat oleh ibu bapa masing-masing. Mengikut adat perkahwinan kaum Sikh, pihak wanita akan mengeluarkan belanja yang banyak, bukan sekadar membayar dowry hantaran, tetapi juga perlu menyediakan cincin emas bukan sahaja untuk pengantin lelaki, bahkan untuk ibu bapa pengantin lelaki juga. Menjadi kebiasaan keluarga pengantin perempuan perlu menyediakan set bilik tidur, set sofa dan barang dapur untuk melengkapi rumah pengantin. Proses peminangan atau pemilihan jodoh juga bermula daripada pihak perempuan. Tiada istilah pergi cari timbul, kerana adat dalam masyarakat Sikh adalah perempuan yang meminang lelaki. Mulanya, agama merupakan satu keperluan dalam kehidupan setiap manusia. Mereka yang mencuba untuk mengasingkan agama dari kehidupan seharian adalah individu yang mengalami kekeliruan yang amat jelas. Tanpa agama, kejahatan akan berleluasa. Sejarah dan perkembangan agama Sikh ini bermula dengan munculnya ajaran-ajaran yang dibawa oleh dua orang tokoh reformasi Hindu, iaitu Ramanand dan Kabir, yang menjadikan satu inspirasi kepada Guru Nanak untuk membentuk satu ajaran baru dan menyebarkan sehinggalah terbentuknya agama Sikh ini.